Saya presenter pertama Adik Mustaqim bin Muhammad Fauzi bernombor ID AB19112 akan menerangkan maksud pornografi. Ketagihan pornografi ini merupakan antara isu hangat di negara kita, tapi dia kurang dikeluarkan di akhbar ataupun berita. Ketagihan pornografi ini bukan je ada dalam kalangan anak-anak muda, tapi ketagihan pornografi ini berlaku juga dalam kalangan kanak-kanak dan juga orang yang lebih berusia. Maksud pornografi. Pornografi merupakan gabungan dua perkataan iaitu porno dan grafi. Porno berasal daripada perkataan Greek iaitu pornia yang membawa maksud pelacur. Pornografi secara kasarnya boleh dimaksudkan dengan penulisan tentang pelacur, dan pornografi ini juga dimaksudkan sebagai bahan bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati dan pembaca. Pada zaman kini memang ramai sangat orang yang tengok bahan-bahan yang berunsur pornografi, tak kira lelaki atau perempuan. Diorang ada juga yang daripada kalangan pasangan yang sudah berkahwin. Mereka menggunakan alasan untuk mengembangkan fantasi seksual dan menguatkan rangsangan seksual untuk melakukan hubungan bersama pasangan diorang. Dan diorang juga menggunakan alasan ini kononnya untuk mempelajari skill atau posisi seks yang baru. Isu ini memang makin teruk pada zaman kini sebab dengan adanya internet dan juga media sosial. Kemudahan akses kepada bahan-bahan berunsur pornografi ini memang banyak dekat internet. So boleh membuka peluang dekat orang lain untuk menonton dengan lebih kerap, dan sehingga ada yang menjadi ketagihan. Sampai situ sahaja pembentangan saya. Saya serahkan kepada presenter kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syakir bin Mat Rashid, presenter kedua, ID AB19121. Isu yang bakal saya bahaskan sebentar lagi berkait dengan carta dan peratus tentang penlibatan masyarakat Malaysia terhadap pornografi. Berdasarkan carta yang saya dapati dari laman Sesawang Pornhub, iaitu sebuah laman web tentang pornografi itu sendiri, mereka telah membuat kajian tentang sekerap mana setiap negara di dunia melayari laman web tersebut pada tahun 2019. Mari kita lihat bersama. Apa yang kita dapati, negara kita tidak tersenarai dari nombor 1 hingga ke nombor 20 di dalam carta kekerapan pengunjung ke laman web ini pada tahun tersebut. Alhamdulillah, Malaysia bebas daripada kehancuran tersebut. Lega bukan kita? Bolehlah kita bersyukur sebentar. Mari kita pergi pula ke slide seterusnya. Carta ini juga didapati dari laman web Pornhub. Selepas membuat sedikit sebanyak pencarian di situ, saya amat terkejut apabila melihat pada kategori wanita di seluruh dunia yang menunjukkan bahawa golongan wanita di Malaysia merupakan antara golongan wanita yang paling kerap melayari laman web tersebut. Kita berada di tempat ketujuh dengan peratus 84% berbanding lelaki iaitu 18% sahaja. Subhanallah, kerosakan ummah apakah ini? Dan apa yang mengejutkan saya lagi, saya mendapati bahawa majoriti pengunjung di laman web tersebut antara range umur 13 tahun hingga ke 18 tahun. Persoalan saya, kebebasan kepada anak inikah yang selalu disuarakan oleh ibu bapa pada masa kini? Janganlah kita memberikan kebebasan tanpa sempadan hingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Na'udzubillah min zalik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Ahmad Azhar bin Makno, AB19246. Di sini saya ingin menyambung perbincangan dengan membentangkan punca ketagihan pornografi. Punca utama ketagihan pornografi ini berlaku adalah akibat individu terbabit sendiri.
Masalah ini bukanlah sesuatu penyakit yang boleh merebak, tapi lebih kepada tabiat buruk yang mengikat diri sendiri, bermula dari usia kecil sehingga menyebabkan ketagihan. Kesudahannya, individu terbabit sendiri yang menanggung beban dan dosa atas perbuatannya. Industri pornografi sendiri merupakan industri yang mendatangkan pelbagai aktiviti jenayah seperti pemerdagangan manusia, kekerasan terhadap wanita maupun kanak-kanak dek kerana nafsu. Punca seterusnya ialah media sosial. Media sosial atau internet adalah salah satu daripada media canggih yang merupakan dunia tanpa sempadan di mana semua orang menggunakannya. Internet mempunyai lebih daripada 4,000 laman pornografi yang boleh diakses di mana sahaja, tidak kira melalui komputer riba ataupun telefon pintar tanpa had waktu. Kerajaan Malaysia telah berjaya menyekat 2,684 laman pornografi buat masa sekarang. Punca seterusnya ialah masyarakat sekeliling. Zaman sekarang terlalu banyak fashion yang mencolok mata sehingga sering diketengahkan kepada wanita-wanita di luar sana. Ini merupakan salah satu penyebab di mana nafsu serakah golongan lelaki sering diuji sehingga menyebabkan hal ketagihan pornografi ini berlaku. Secara amnya, bukan semua kesalahan boleh dijatuhkan ke atas golongan perempuan. Kerana jika iman seseorang lelaki itu kuat, perkara seperti ketagihan pornografi ini tidak akan berlaku. Hal ini telah dicatat dalam Al-Quran Suratul Mu'minin ayat 5 hingga 7 yang bermaksud, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka memiliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Sudah terang lagi bersuluhlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat murka akan golongan seperti ini. Saya akhiri pembentangan saya dengan sekalung pantun. Mohon keampunan, janganlah segan, dosa dibuat sepanjang nafas. Bangun malam, mohon keampunan, maksiat diikat mestilah tegas. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah presenter keempat, iaitu Muhammad Ikram bin Abdul Razak, AB 19243. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan pornografi. Okey, yang pertama ialah memberi makan kepada keinginan mata dan keinginan daging. Maksudnya di sini, pornografi memberi makan pada keinginan mata dan keinginan daging yang tidak akan pernah dapat dipuaskan. Pornografi hanya dapat memberi penontonnya minta tambah dan tambah lagi. Okey, maksud di sini dengan mudah pornografi memperbodohkan orang dengan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaan, kekerasan, kepahitan, kebodohan, iri hati, pemaksaan dan keegoan. Kekuatan tersembunyi di sebalik pornografi akan menunjukkan dirinya pada ketika orang yang sudah terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpa bantuan, biasanya orang tidak terdaya untuk melepaskan diri. Okey, kesan seterusnya ialah membuat seseorang berfikiran kuning sepanjang masa. Okey, maksud di sini pornografi membuat cara berfikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata. Fikiran seks akan menguasai alam mereka tanpa kesedaran mereka. Gambar berbau lucah akan melekat pada otak mereka sehingga pada ketika seseorang memutuskan untuk berhenti melihat pornografi pun, gambar-gambar yang pernah dia lihat di masa yang lalu akan bertahan sampai beberapa tahun, bahkan selama-lamanya. Kesan pornografi yang terakhir ialah kehilangan daya kerja dan tenaga batin. Okey, dalam kes ini, pornografi membuat seseorang kehilangan daya kerjanya yang sebelumnya aktif dan kreatif, boleh menjadi tidak fokus dalam pekerjaannya. Ini menyebabkan memberi kesan kepada
pekerjaannya. Kehilangan tenaga batin bermaksud pornografi dapat merosak hubungan seksual dengan pasangan mereka kerana seseorang tersebut telah terbiasa membayangkan orang lain dalam hubungan seks. Imajinasi adalah salah satu kesan pornografi yang sangat kuat. Nilai dan kemurnian seksual sesungguhnya menjadi rosak. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adli bin Zainal Abidin. Saya ingin meneruskan pembentangan pada hari ini dengan menghuraikan cara-cara serta langkah untuk mengatasi ketagihan pornografi dalam diri seseorang. Langkah yang akan saya huraikan pada hari ini berkonsepkan prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Cara yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kehidupan kita diberkati dan diredai olehnya. Kita perlu menjaga solat 5 waktu. Hal ini kerana solat 5 waktu merupakan tiang agama Islam. Sekiranya tiang kita kukuh, maka kehidupan kita akan lebih terjamin dan dijauhi dengan perbuatan mungkar dan maksiat seperti ketagihan pornografi. Seterusnya, cara yang kedua ialah mengubah cara hidup seharian. Sebagai contoh, kita perlu sibukkan diri kita dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan memberi ganjaran pahala untuk bekalan kehidupan di akhirat kelak seperti membaca Al-Quran, berzikir dan menambah ilmu pengetahuan. Kita juga perlu mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan untuk kecergasan fizikal dan minda. Apabila kita sibuk dengan melakukan perkara yang berfaedah, kita tidak ada masa untuk bersendirian yang mampu membuatkan kita lebih cenderung untuk menonton video lucah dan menyebabkan kita ketagihan pornografi. Oleh itu, kita harusnya lebih bijak untuk menentukan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Setakat ini sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Fahmi bin Muhammad Izani, nombor matrik AB19158, akan meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini. Baik, saya akan menerangkan tentang cara mengatasi masalah ini dengan berpandukan rukun negara yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Baik, cara yang pertama yang paling mudah untuk kita lakukan iaitu menerapkan adab tata susila sejak dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, ibu bapa tidak terlalu mendedahkan anak-anak dengan perihal ini sebelum sesuai dengan had umur anak mereka. Sebagai contoh, seharian kita akan menonton televisyen. Jadi ibu bapa perlu memastikan konten, filem, rancangan yang anak mereka lihat tidak mengandungi unsur-unsur 18 tahun ke atas. Kerana merisaukan. Kita risau anak mereka akan ingin mengetahui tentang hal-hal yang tidak sepatutnya. Seterusnya, suasana sekeliling yang negatif perlu dibendung. Paling mudah, ibu bapa, adik-beradik perlulah menjaga cara pemakaian mereka di rumah. Risau menimbulkan perasaan yang tidak senang dalam diri adik-beradik yang lain, menyebabkan mereka lebih terjerumus ke kancah yang negatif itu. Yang terakhir, ibu bapa perlu meneliti setiap percakapan agar tidak membawa perspektif yang buruk. Jadi, kita sebagai umat Islam sangat dilarang untuk mencarut, mengeluarkan kata-kata yang kesat. Mengeluarkan kata-kata yang kesat pun tidak boleh, apatah lagi menyemburkan kata-kata yang lucah. Jadi, dengan adanya ibu bapa yang boleh memberi suri teladan kepada anak-anak, insya-Allah
perkara-perkara negatif seperti ketagihan pornografi ini tidak akan berlaku sama sekali. Baik, kita teruskan dengan presenter yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Andi K. Hakimi bin Ahmad, nombor ID AB19256. Saya ingin menerangkan langkah mengatasi mengikut undang-undang. Undang-undang kita tiada pengertian khas bagi pornografi, tetapi kita ada pengertian bagi obscene object atau bahan lucah. Di bawah Seksyen 292 Kanun Kesiasaan ada menyebut obscene object yang melingkupi pelbagai jenis bahan termasuklah buku, DVD dan video klip. Pihak PDRM memiliki program yang boleh memantau pengguna yang mengakses laman lucah. Ia sebenarnya digunakan untuk membendung masalah pornografi kanak-kanak. Malaysia merupakan negara yang paling banyak mengakses pornografi di Asia Tenggara. Selain itu, memiliki bahan lucah seperti majalah, gambar, DVD dan video klip merupakan satu jenayah. Jika didapati bersalah, pesalah boleh disaman hingga RM10,000, dipenjara 3 tahun atau kedua-duanya. Bukan itu saja, Akta Penafsiran Filem 2002 turut menyebut pornografi sebagai satu kesalahan, iaitu tiada seorang pun boleh ada atau menyebabkan dirinya ada dalam milikan, jagaan, kawalan atau pempunyaan apa-apa filem atau bahan publicity filem yang lucah atau yang selainnya bertentangan dengan kesopanan awam. Akta ini lebih menumpukan kepada bahan lucah dalam bentuk filem. Pesalah boleh disaman daripada RM10,000 hingga RM50,000, dipenjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, janganlah kita terjebak dalam dunia pornografi kerana boleh dikenakan tindakan undang-undang kepada sesiapa yang melakukannya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Faizal Luqman bin Abdul Latif. Saya ingin meneruskan perbincangan terakhir ini dengan membuat kesimpulan iaitu tentang kesan ketagihan pornografi. Ianya terbahagi kepada 3 kategori iaitu individu, masyarakat dan negara. Pertama, kesan kepada individu ialah antaranya menjejaskan kerjaya dan pengurusan hidup. Jika dilihat dari segi agama pula, perbuatan menonton video lucah adalah sesuatu yang ditegah. Selain menyebabkan kesan negatif terhadap kesihatan mental dan fizikal, ia juga mendatangkan dosa dan kesan kepada akhlak manusia. Seterusnya, kesan kepada masyarakat iaitu melahirkan masyarakat yang kurang bertoleransi, seperti membuat diri rasa keseorangan, bermaksud seseorang itu tidak mengendahkan persahabatan. Seterusnya, mengakibatkan mereka akan terlalu bergantung kepada pornografi untuk mengubati dan melayan perasaan mereka sendiri. Akhir sekali, kesan pornografi kepada negara iaitu semestinya ekonomi negara akan mundur. Ini kerana terdapat ramai rakyat yang tidak dapat berfikir dengan matang dan terlibat dengan keganasan menyebabkan negara dipandang rendah. Jadi, adakah anda masih mahu meneruskan perbuatan sia-sia dan tidak mendatangkan apa-apa faedah ini? Oleh itu, kuatkan kerohanian anda dan dekatkan diri kepada Tuhan agar diri anda dapat dipelihara daripada gejala negatif ini. Sekian, terima kasih.